Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, SIBO dan IBS, apa tu? Jom membawang. Wah, ini topik baru. Menarikkah resepi 2 minggu lepas? Boleh dicuba ya. Kalau saya pasti akan tambah sedikit lagi pemanis, sama ada madu atau stevia untuk overnight oat. Yang lain sedap as is atau macam tu je. Oat memang bagus untuk bantu proses, kurangkan kesan hidroklorik tinggi atau rasa kita selesaan pada gastrik. Tetapi apa sahaja cara tetap memerlukan sikap trial and error. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Okey, sebelum saya teruskan, terma ini gut dysbiosis. Gut dysbiosis. Apa tu? Cuba cari tahu dan siapa yang dapat memberikan jawapan yang tepat dan yang pertama menjawabnya akan mendapat product of the month kami atau produk terbaru yang akan kami launch nanti. Kita masih lagi berada dalam topik gut. Episod-episod lepas kita membawang tentang bilik atas. Kali ini kita akan cover atau bercakap tentang bilik bawah. Apakah itu? Struktur berkaitan adalah usus kecil dan usus besar. Untuk mengingatkan kembali kepada lokasi dan bentuk gut kita, saya terangkan sedikit. Perut atau gastrik berbentuk seperti pouch kecil atau bag kecil. Whereas usus kecil adalah satu saluran yang panjang, secara tepatnya sepanjang 6 meter. Dan usus besar adalah hanya sepanjang 1,5 meter. Yang membezakan kedua ini adalah ukuran diameternya, kecil dan besar. Dan sahabat-sahabat kepada usus kecil adalah pankreas, empedu dan big brothernya hati. Semua struktur ini penting untuk proses kimia berlaku di usus kecil dan penyerapan nutrisi terbanyak berlaku di sini. Maka usus kecil adalah unit yang sangat penting untuk badan kita. Okey, berbalik kita ke topik bawang kita. SIBO dan IBS atau orang panggil SIBO, sama je lah. Apakah SIBO dan apakah IBS? Mungkin ramai yang tidak pernah mendengar terma ini, tetapi tahukah korang ini adalah penyakit yang prevalent atau banyak terjadi di kalangan orang dewasa? Statistik dunia menunjukkan 1/4 atau 25% dari populasi dunia mempunyai masalah SIBO dan 9-23% populasi dunia menghadapi masalah IBS. SIBO membawa maksud Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Kadang-kadang terdapat juga akhir-akhir ini SIBO disaingkan dengan SIFO, iaitu Small Intestinal Fungal Overgrowth. Ini adalah pertumbuhan bakteria dan fungus atau kulat berlebihan di kawasan usus kecil. Manakala IBS adalah Irritable Bowel Syndrome, iaitu sindrom usus bengkak atau sindrom rengsa usus. Apabila kita berkata tentang sindrom, mestilah ia merujuk kepada suatu keadaan yang berulang-ulang dan menyakitkan. IBS dikaitkan dengan suatu keadaan yang kronik, iaitu telah lama berlaku, berulang dan sakit. Lalunya ia akan berlaku selepas makan atau makan selepas beberapa ketika. Antara perkara yang perlu dilihat adalah perubahan pada habit atau kebiasaan membuang air besar, BAB. Dahulunya ia dipanggil Functional Bowel Disorder, iaitu pembuangan yang tidak tepat. I don't know why they call it tidak tepat, but let's go on with it. Apakah gejala dan semboyan atau sign and symptoms-nya? Terdapat dua keadaan yang selalunya dinilai. Yang pertama adalah abdominal pain associated with bowel movement atau sakit perut yang dikaitkan dengan pembuangan air besar. Kedua adalah perubahan pada struktur najis dan kekerapan membuang air besar sendiri, sama ada sembelit ataupun diarrhea atau ciri, di mana kedua-duanya mempunyai sakit perut dan rasa tidak puas selepas membuang, ataupun nama lain tenesmus. Keadaan ketiga pula yang selalunya akan ada dengan IBS adalah kembung, rasa terik perut tu,
angin, ada mucus ataupun lendir bersama dengan najis. Kadang-kadang tak perlu dengan najis. Masalah IBS dikatakan berkait rapat dengan brain gut axis ataupun paksi otak dan sistem pencernaan. Susah nak dikatakan hanya IBS sahaja ada perhubungan ini kerana hampir semua masalah yang berkaitan dengan gut sangat berkait rapat dengan paksi ini. Pergerakan makanan yang telah diproses dalam usus kecil dan besar ditentukan oleh pergerakan otot. Ini dinamakan peristalsis. Ingat mekanisme pemecahan dalam proses gut? Episod 1. Ini adalah mekanisme mechanical. Proses ini dikawal oleh otak. Otak mengeluarkan signal ataupun isyarat dari gut. Ia akan menghasilkan ritma dan masa pergerakan yang terkawal di mana penyerapan air, nutrisi dan pembentukan najis boleh berlaku secara tepat mengikut keperluan badan. Ini lebih jelas di bahagian usus besar. Pergerakan ini sekiranya perlahan, oleh itu air dan nutrisi banyak diserap, maka najis menjadi keras. Dan sebaliknya, jika pergerakan laju, air dan nutrisi kurang diserap, najis menjadi cair. Jadi, kalau dalam IBS, proses ini jadi off. Apakah perkara yang boleh menyumbang? Yang menyumbang boleh menyumbang kepada masalah ini. Remember brain gut axis? So, yang pertama adalah otak, yang kedua adalah gut, yang ketiga adalah jangkitan, yang keempat adalah kadar serotonin yang tidak stabil, dan juga genetik. Kalau brain apa? Di brain adalah berkait-kait dengan masalah fisiologi. Can be tekanan atau stres, kerisauan melampau, anxiety, kemurungan or depression, atau apa saja yang mengganggu kita secara emosi. Contohnya, kita berjalan di luar negara, bilik air dia tak berapa menarik, duduk sana berbulan-bulan. Gut sama ada disebabkan oleh food intolerance, maksudnya alahan melampau, atau perubahan kepada microbiome ataupun bakteria ataupun mikroorganisma pada usus kecil ataupun gastrik. Bila kita kata tentang jangkitan kuman, ya, ada kuman yang boleh menjangkiti gut sehingga kan menyebabkan rengsa ataupun inflammation. Jenis-jenis IBS ada IBS-C, ada IBS-D, ada IBS mixed ataupun undetermined. Itulah klasifikasinya. IBS-C adalah constipation ataupun sembelit. IBS mixed adalah campuran antara keduanya. Kejap sembelit, kejap lagi diarrhea. Dan cara mengetahui antaranya adalah perawat akan menggunakan Charta Najis Bristol ataupun Bristol Stool Chart. Dan ujian penilaian Rome sama ada 3 ataupun 4. Agak menggelikan bila bercakap tentang IBS ini. Walau bagaimanapun, sememangnya ini adalah masalah yang kerap dihadapi walaupun kita tidak menyedari. Sekarang kita masuk ke SIBO. Sebenarnya SIBO atau SIBO termasuk dalam IBS di bahagian gut. 70% daripada pesakit IBS mempunyai masalah SIBO. Overgrowth atau pertumbuhan berlebihan ini menyebabkan gangguan pada seluruh sistem gut. Secara normal, mikrobiom ataupun bakteria ataupun mikroorganisma di dalam usus kecil adalah kurang daripada 10 juta per mililiter cecair, dan di usus besar lebih dari 10 juta per mililiter cecair. Apabila overgrowth ini berlaku, ia berlaku di usus kecil dan masalah akan mula timbul. Ini menghasilkan gas di usus kecil dan ia menyebabkan ketegangan pada dinding usus kecil dan mencetuskan kesakitan. Pada masa yang sama, bakteria ini merosakkan permukaan dinding usus. Kedua kondisi ini menyebabkan inflamasi pada usus kecil. Apa ini berlaku? Leaky gut atau usus bocor mula terjadi. Leaky gut adalah satu masalah yang besar pada gut, di mana ia menjadikan penyerapan nutrisi tidak berlaku dengan baik. Penyerapan toksin dan histamin yang sepatutnya dibuang oleh gut masuk ke dalam saluran darah. Maka alahan penyakit-penyakit yang boleh dirangsang oleh toksin dan histamin tinggi mula berlaku. Di samping itu, bakteria yang mula membiak di dalam usus kecil akan mula mengambil nutrisi dari makanan yang seharusnya diserap oleh usus kecil. Apabila dinding usus rosak, maka proses pertukaran karbohidrat ke nilai yang paling ringkas tidak dapat berlaku, susu tidak boleh diserap, tidak boleh ditukar kepada laktosa, buah-buahan tidak boleh dikecilkan kepada fruktosa dan tidak boleh diserap. Vitamin B12 juga dicuri oleh bakteria-bakteria ini.
maka berat badan akan sama ada menurun ataupun menaik. Malnutrisi ataupun kekurangan nutrisi boleh berlaku disebabkan oleh ini, dan banyak juga masalah lain yang akan timbul. Akan sibuk. Antaranya adalah keracunan makanan. Remember, dalam IBS, kalau kita dapat keracunan pada dinding usus, akan boleh menyebabkan kerosakan. Sembelit kronik. Okay, constipation. Pengambilan antibiotik yang berulang kali. Banyak kondisi seperti hypothyroid, diabetes, endometriosis dan sebagainya. Kekurangan asid hidroklorik, iaitu pengambilan proton pump inhibitor dalam masa yang lama. Tekanan ataupun stres ataupun emosi yang tidak stabil. Remember, brain-gut axis dan sebagainya. So, jenis-jenis SIBO. IBS ada jenis-jenis, SIBO pun ada jenis-jenis dia. Terdapat 3 jenis SIBO. SIBO. Disebabkan SIBO berkait rapat dengan bakteria asing dan tindak balas dari makanan mereka adalah penghasilan gas yang berbeza. Maka inilah yang digunakan sebagai kayu pengukur pada jenis gas yang dikeluarkan oleh badan kita. Yang pertama adalah gas hidrogen. Yang ini menyebabkan IBSD ataupun diarrhea. Yang kedua adalah methane, ataupun yang ini akan menyebabkan constipation, IBSC dekat minit kan. Ataupun nombor 3 adalah hydrogen sulfate. Gas yang dikeluarkan ini menyebabkan berlaku keadaan mix. Maksudnya kadang-kadang dia dapat sembelit, kadang-kadang dia dapat diarrhea. Adakah perlu dikenal pasti? Ini adalah tugas perawat atau pakar. Selalunya nafas kita boleh diuji melalui gas yang dilepaskan. Cuma di Malaysia ini agak susah dijumpai. Kedua kondisi ini, IBS dan SIBO, perlu dirawat? Ya, perlu. Bagaimana? Apakah korang punya masalah SIBO ataupun IBS? Apakah perbezaan antara kedua-dua ini? Apakah kembung, perut terik, suka membuang air besar atau terlalu kerap? Ini adalah masalah gut. Ikuti episod seterusnya kepada solusi kepada kondisi-kondisi ini. Bye!